Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebagai pengetahuan kita bersama, hari ini kita masuk hadis ke-22 ya, iaitu kitab hadis 40 penawar hati ya. Iaitu kita masuk ini hadis ke-22, tajuknya iaitu golongan yang akan disekat dari telaga Al-Kautsar. Ini ada maksudnya golongan yang kena sekat, kena tahan ya. Okey, kita baca hadis sama-sama ya, puan-puan, tuan-tuan, adik-adik sekalian. Ya. Okey, kita baca sama-sama. Saya nak terangkan, iaitu kalau hadis ya, kalau baris dua di bawah tu ya, contoh Bakrin baris dua tu hidupkan nun kecil. Jadi Bakrin Siddiq, hidup nun kecil. Macam kita baca Quran juga ya, kaedah dia. Nun wiqayah tu ya, kita hidupkan. Okey, kita baca sama-sama. An Asma'a binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana 'ala haudi antaziru man yaridu alayya fayu'khazu binasin min duni fa'aqulu ummati fayuqalu la tadri masyaw alal qahqara qala banu abi mulaikata Allahumma inna na'udzu bika an narji'a ala a'qabina aw nuftana. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari ya. Artinya pada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pernah bersabda ya, ketika aku sedang berdiri di telagaku. Nabi dia ada telaga dia sendiri ya. Ini di hari akhirat nantilah ya. Ketika aku sedang berdiri di telagaku, iaitu telaga Al-Kautsar, iaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu-nunggu orang yang datang meminum daripadanya. Nabi duduk tunggu dekat telaga Kautsar tu. Tunggu orang datang minum air telaga Nabi tadi. Maka tiba-tiba ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat. Nabi duduk tunggu kat telaga tu, tiba-tiba dia kelihatan ada golongan yang datang tapi disekat oleh malaikat. Malaikat tahan ya. Daripada sampai ke sisiku. Orang yang datang nak minum kat telaga Nabi tadi, ada satu golongan tu dia kata disekat oleh malaikat. Tak boleh nak sampai kepada Nabi. Lalu aku berkata, Nabi pun berkata, bukankah mereka itu juga dahulunya daripada umatku? Nabi kata kat malaikat, bukankah orang yang nak datang tu ke telaga Nabi tadi, dia pun umat Nabi Muhammad SAW juga? Maka dikatakan orang kepada aku,
Ya, benar. Betul. Dia tu umat Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang, berpaling tadah atau meninggalkan ajaranmu. Jadi maksudnya Nabi diberitahu bahawa orang yang disekat oleh para malaikat tadi kerana apa? Kerana dia ni umat Nabi Muhammad SAW tapi tak mau ikut ajaran Nabi. Yang ingkar, ya. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, ya, salah seorang di antara perawi hadis, ya. Abi Mulaikah tu adalah salah seorang perawi hadis. Ya Allah, maksudnya dia berdoa, ya, kami berlindung denganmu daripada kembali kepada kekufuran. Jadi perawi hadis ni kata dia berdoa pada Allah, minta berlindung daripada kembali kepada kekufuran atau kami diuji dengan ujian yang berat. Jadi berdoa, ya. Perawi hadis ni pun berdoa pada Allah, mohon supaya Allah Ta'ala jauhkan diri kita semua supaya jauh daripada kekufuran terengkar pada perintah Nabi, derhaka pada ajaran-ajaran Nabi, tak mau ikut, ya. Dan juga daripada diuji dengan ujian yang berat. Ujian berat macam jenis ujian Allah, ya, hingga kadang-kadang menyebabkan seorang tu sampai dia boleh, maksudnya meringankan hukum hakam Allah Ta'ala ataupun ingkar pada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan juga ajaran-ajaran Nabi. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi saya baca penerangan dia dan saya akan terangkanlah, ya. Okey. Keterangan. Telaga Al-Kausar adalah telaga besar yang akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Tu kita sebagai orang Islam kena yakin dan percayalah adanya telaga Nabi, ya, sebut haud Nabi, telaga Nabi, ya. Tapi hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, Allah Taala sediakan satu telaga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga ni telaga yang besar, dia kata, ya. Telaga ini beribu-ribu batu luasnya. Bayanglah tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian, ya. Telaga ni dia kata beribu-ribu batu luas, besar, ya. Dan gelasnya adalah lebih banyak. Gelas disusun dekat tepi tu dah, ibarat macam kita nak minum tu, kan. Letaklah. Gelasnya lebih banyak daripada bilangan bintang yang ada di langit. Bayanglah, bintang yang kita nampak di langit tu, dia kata banyak tu. Gelas yang diletak dekat dengan telaga Nabi ni, telaga Kausar ni, dia kata lebih banyak daripada tu lagi. Banyaklah, ya. Sebab orang yang nak datang minum tu pun ramai, ya. Okey. Gelas cantik tu, ya. Sesiapa yang sudah minum daripadanya, siapa yang dapat minum air telaga Kausar, telaga Nabi tadi, hanya satu teguk saja, baru minum, telan satu teguk, ya, baru ke satu teguk, ia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Masya Allah, hebat, ya. Siapa yang dapat meneguk air telaga Kausar Nabi Muhammad SAW ni, satu teguk, ya, takkan haus sampai bila-bila dah. Allahu Akbar, ya. Hebat, ya. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpeluang meminum air telaga yang mulia ini. Umat Nabi Muhammad SAW ni dapat berpeluang minum air telaga, ya. Tapi bagi orang yang bagaimana? Ada juga yang dihalang, disekat, dihalau, ya. Ini yang baiklah, yang ikut ajaran Nabi, dia dapat berpeluang untuk minum air telaga Kausar ataupun haud Nabi tadi, ya. Namun nantinya pada hari kiamat akan ada orang-orang yang disekat. Kita ni kalau nak pergi ke Nuri ke, nak pergi mana, kalau kena sekat ni,
lemah, letih ya. Jadi niat ke nak, tapi bila disekat tak berpeluang ya. Jadi dia kata pada hari kiamat akan ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat daripada mendekati telaga ini. Maksudnya dia nak mendekati telaga tu. Maksudnya bila dah semua orang dibolehkan untuk datang minum di telaga Nabi, dia pun datanglah nak minum dekat telaga Nabi tadi. Tak, maksudnya dia datang tadi baru nak mendekati saja ya. Belum dapat mendekati lagi telaga Nabi tadi telah disekat oleh para malaikat. Kalau bahasa kasar kita dihalau lah, diusir ya. Disekat, dihalau, diusir, maksud dihalang, tak bagi ya. Walaupun mereka mengira bahawa diri mereka layak untuk minum. Rasa-rasa aku pun bolehlah berpeluang untuk minum air telaga Kausar Nabi, datanglah ya. Nak mendekati telaga Nabi tadi. Tapi disekat, dihalang, diusir oleh para malaikat tadi ya. Jadi dia kata walaupun mereka mengira bahawa diri mereka layak untuk minum daripada air telaga tersebut. Rasa-rasa macam nak boleh, nak dapat minum air telaga tersebut, tapi kena usir, kena halau. Maka apabila para malaikat menyekat mereka, mereka tak bagi dekati telaga Nabi tu, sekat ya. Nabi SAW berkata, Nabi pun kata, Nabi kata kat mereka, bukankah mereka juga dari umatku? Bukankah tu umat aku? Pasal apa sekat macam tu bahasa kita lah. Nampak sekat dia tak bagi datang hampiri telaga aku ni untuk minum ya. Jadi Nabi tanya kepada mereka. Lalu malaikat menjawab, ya betul. Mereka pada mulanya adalah termasuk daripada golongan umatmu. Orang-orang ni malaikat kata sebenarnya dia ni adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lalu mereka telah meninggalkan ajaranmu. Umat Nabi Muhammad SAW tetapi tak mau ikut ajaran Nabi. Apa Nabi suruh buat tak mau buat, apa Nabi larang tak tu yang dibuat ya. Kemudian lalu mereka telah meninggalkan ajaranmu, ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka telah berpaling tadah daripada ajaranmu. Berpaling tadah tu tak mau lah, tak mau ikut ya. Degil, engkar, derhaka ya. Maka ketika itu baru Nabi kita Muhammad SAW faham keadaan mereka yang sebenar. Dan beliau pun menyetujui tindakan malaikat tadi. Nabi pun faham lah bila dibagi tahu oleh malaikat tadi bahawa orang tersebut ni maksudnya dia ingkar pada ajaran Nabi. Maka Nabi pun faham ya. Bila Nabi faham, sambil berkata yang disebutkan di dalam riwayah yang lain ya. Nabi kata apa? Sahqan. Artinya mereka layak diusir dari telagaku. Mereka layak untuk diusir dari telagaku. Nabi pun setuju dengan kata-kata malaikat tadi. Orang yang ingkar tu tak layak untuk minum air telaga Kausar Nabi. Mereka ni layak diusir jauh. Usir pergi maksudnya jauh, jangan mendekati telaga Nabi tadi ya. Okey, betapa sialnya golongan ini. Sial tu maksud malang lah. Kata pengarang kitab ni. Malang lah bagi orang tu. Dia umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak diberi peluang untuk minum air telaga Kausar. Kerana apa? Kerana mereka diingkar pada ajaran Nabi, tak mau ikut ajaran Nabi. Ya. Jadi dia kata betapa sialnya golongan ini. Sial tu malang ya. Rasanya teramat malu sekali di hadapan khalayak ramai di tengah-tengah padang mahsyar yang merupakan tempat perhimpunan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam
sehingga ke generasi dunia yang terakhir sekali. Jadi ibarat malulah orang yang kena halang, kena sekat, kena usir oleh para malaikat tadi, tak bagi menghampiri telaga Kausar Nabi tadi. Jangan kata nak minum, nak hampir pun tak boleh. Betapa malangnya orang tersebut. Kerana apa? Kerana degil yang mereka ketika hidup di dunia dulu tak mau ikut ajaran Nabi. Ya, apa boleh buat kalau itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri? Apa boleh buat? Itu maksudnya tindakan mereka sendirilah. Maksud mereka sendiri menganiayai diri mereka. Kerana hidup di dunia tak mau ikut ajaran Nabi. Tetapi mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak mau ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku sebagai orang Islam. Ramailah hari ini. Kalau dia tu maksud tidak menutup aurat sekalipun, kalau kita tanya kamu Islam? Islam. Cuba kata dia bukan Islam, marah, ya. Dia mengaku sebagai orang Islam, tetapi amal perbuatan mereka bercanggah dengan ajaran Islam. Hidup tak macam orang Islam. Banyaklah akhir zaman ya, Islam, tapi dalam kehidupan dia tak nampak pun mengamalkan ajaran Islam. Dengan yang lelaki pakai seluk pendek dia, ya Allah, ya. Yang perempuan pun dengan tidak menutup aurat, ya. Dengan apa maksudnya, biarkan rambut dia dikelihatan oleh orang ramai, ya. Macam-macamlah kehidupan orang tak ikut Islam. Kita tengok ya, waktu maghrib ya, masih lagi berada di luar rumah, iaitu dengan membasuh kereta dia, buat kerja-kerja kat halaman rumah ya. Sedangkan waktu maghrib tu waktu yang pendek, waktu yang singkat. Sebenarnya kita kena cepat-cepat ambil wudu untuk tunaikan solat waktu maghrib. Sebab waktu maghrib tu waktu yang singkat, tak boleh dileka-leka kan. Tapi zaman sekarang orang Islam waktu maghrib itulah masih berada di kedai kopi, ya. Masya Allah ya. Macam-macam lah kita tengok hari ni ya. Macam-macam ya. Mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mahu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mengaku umat Nabi, tapi tak mau ikut ajaran Nabi ya. Nabi suruh macam mana? Amalkan sunnah-sunnah Nabi, berpakaian seperti Nabi. Nabi berpakaian macam mana? Ada orang lelaki, contohnya itu berjubah putih, berserban, ya, ada janggut, orang lelaki ya. Sunnah Nabi itu ya. Nanti kita akan tengok apa sunnah Nabi yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini saya bacakan dulu dia punya keterangan ya. Jadi dalam kehidupan kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapa, ketua dalam keluarga, membimbing, mendidik anak isteri dia ya, untuk melakukan maksudnya kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka mengaku orang Islam, tetapi mereka tidak mahu sembahyang. Itu kita takut ya. Tak mau sembahyang. Walaupun kata di masjid tak hadir, sembahyang di rumah pun kena buat dah tu. Tapi sembahyang di rumah pun tak mau. Itu yang kita risau ya. 5 waktu sehari semalam tu kadang-kadang tak tunai tu ya. Ada orang yang langsung 5 waktu tu tak sembahyang langsung. Macam mana kehidupan mereka dan bagaimana maksudnya ketenangan ada tak pada hati kita kalau kita tak sembahyang? Tak tenang sebenarnya ya. Ya, orang yang tak sembahyang tu yang kita faham, tengok segala amal kebaikan dia daripada pagi sampai ke malam, satu pun tak dicatat atau tak dicatat sebagai pahala. Buat pahala, buat kebaikan, buat apa semua tak dicatat pahala.
Dia daripada pagi tu sampai ke malam, takkan satu pun kita tak buat kebaikan. Mesti ada kebaikan yang kita buat. Tapi kalau tak dicatat sebagai pahala, rugilah. Kosong. Ya. Kerana apa? Kerana ibadah yang wajib, iaitu solat, tak ditunaikan. Maksudnya dia tidak melakukan maksudnya perintah Allah. Ibarat dia derhaka kepada Allah. Orang yang tak sembahyang ni, dia kata orang tak tutup aurat, orang yang berani melakukan dosa-dosa besar, ya, dia disebut sebagai orang yang derhaka pada Allah. Derhaka. Sebab itulah kalau kita nak beli makanan di kedai makan ataupun di restoran ke, kita nak beli, nak masuk makan kat kedai tu kan, kita kena tengok juga penjual. Kalau penjual tu orang yang tak taat pada Allah, tengok tudung tak pakai, lagi pun masalah pendek dengan semacamnya, ya, lebih baik kita cari kedai yang lain. Kita tengok orang yang berniaga tu, kalau dia tutup aurat, dia pakai tudung apa semua, okey, kita makan, masakan, kita jualan. Kenapa? Kita makan air tangan orang yang derhaka pada Allah. Na'udzubillah. So, kan? Jadi hati benar, berbal, malas untuk lakukan ibadat. Ya? Sebab apa? Sebab hasil angan daripada orang yang derhaka pada Allah Ta'ala tadi dia masak. Ya? Adakah orang derhaka Allah Ta'ala tu masak sambil nak berselawat? Adakah dia masak sambil nak baca-baca doa? Ya? Tak berkemungkinan, ya. Jadi biarlah kita nak makan sekalipun, kita perhati orang yang menjual tu ataupun orang yang masak tu adalah orang yang taat kepada Allah. Barulah kita katakan tadi, maksudnya kita pun tumpang ada kebaikan, ya. Ramai orang tak sembahyang hari ni, ya. Jangan kata orang muda saja, termasuklah golongan dewasa ataupun orang tua, ya. Itu kita bimbang akhir zaman. Kalau solat tak jaga, solat tu dia adalah anak kunci syurga. Kalau nak masuk syurga, nombor satu kena perlu buat iaitu solat lah. Solat 5 waktu semalam, ya. Kalau kata anak kunci syurga, kita bila kita solat tu adalah dapat anak kunci. Tapi kalau tak solat, mana nak dapat anak kunci dia? Ibarat nak masuk rumah baru, mesti ada kunci. Bila ada kunci, boleh buka, boleh masuk. Dapat kereta baru, kita ada kereta baru, ataupun orang bagi kita kereta baru kan, mesti ada anak kunci tak? Buka kunci, baru boleh masuk. Itu juga ada motor baru kan, apa-apa yang perlu ada anak kunci, jadi kita mesti dapatkan dulu anak kunci dia. Anak kuncinya iaitu solat. Ya, kita tak katalah kita ahli syurga, tapi buat dulu. Sebab tu perintah Allah, kewajipan kita sebagai hamba. Kalau sembahyang pun tak, macam mana nak masuk syurga? Duk cita-cita nak masuk syurga, tapi solat tak buat. Solat dulu, ya. Yang kita duk solat sehari semalam ni pun duk rasa lagi diri kita banyak dosa. Banyak dalam orang yang tak solat langsung, ya. Jadi maksudnya solat tu perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kata orang yang mengaku dia Islam tapi tak mau solat, tak sembahyang, ya, tidak mahu membayar zakat. Akhir zaman ni orang dah jadi kedekut untuk bayar zakat. Dia rasa sayang harta dia untuk dikeluarkan untuk bayar zakat. Rasa luak, rasa berkurangan, ya. Tu kita takut, ya, azab Allah akan ditimpakan. Hingga kan nak mendekati haud Nabi, telaga Al-Kausar ni pun dihalau, diusir, tak boleh menghampiri, ya. Apatah lagi nak minum air telaga Al-Kausar, lagilah tak boleh. Ya, kita takut, ya, kalau diusir ni malu lah, ya. Kita kalau pergi mana-mana orang halau kita, orang usir kita, apa rasa? Tu baru di dunia. Di akhirat esok lagi lah, ramai orang masuk dalam perhimpunan orang yang ramai tu,
kita diusir, dihalau. Tambah-tambah lagi malu ya. Malu di dunia boleh tahan lagi, malu akhirat na'udzubillah ya. Jadi tidak mahu berpuasa. Ramai juga orang ini tak berpuasa, puasa Ramadan ya. Kadang-kadang kita tanya budak-budak, kenapa kamu tak puasa? Dia kata nak puasa apa? Mak pun tak puasa, ayah tak puasa. Mak tak puasa, boleh tahan lagi. Kadang-kadang waktu uzur, datang haid ya. Tak apa lagi. Tapi kalau ayah pun tak puasa, habis. Kata kami tengah hari makan nasi, berkelah keluarga. Masak-masak tak makan, macam tak puasa, macam bukan bulan puasa. Tu kita takut ya. Budak dia cakap betul. Saya nak puasa, macam mana salah? Mak ayah saya tak puasa, habis keluarga tak puasa, habis saya pun tak puasa. Dia kata apa lah kita pun Allah ya. Jadi dia kata orang yang Islam, dia mengaku dia Islam tapi tak mau sembahyang, tak mau bayar zakat ya, tidak mau berpuasa dan tidak mahu menutup aurat. Ramailah hari ini kita tengok ya, perempuan-perempuan seksi ramai ya. Kita pun doa pada Allah, minta pada Allah, ya Allah bagilah hidayah pada mereka. Mudah-mudahan mereka ni mau tutup aurat ya, mau kembali ikut ajaran-ajaran Islam dengan sebaiknya. Kita doa ya, nak buat macam mana ya. Tak mau tutup aurat, habislah. Dan begitulah seterusnya. Banyak lagi ya kewajipan-kewajipan, perintah-perintah Allah ya, ajaran-ajaran Nabi yang tidak mahu mereka ikuti ya. Sebab itulah dihalau, diusir daripada Telaga Kausar ya. Na'udzubillah ya. Masya Allah, kalau siapa yang dapat meneguk air Telaga Kausar tadi, dia kata iaitu wala seteguk ya, hilang haus selama-lamanya. Masya Allah, sukalah kita, tak air dah kita nak minum air Telaga Kausar. Bercita-citalah kita nak minum air Telaga Kausar. Tapi kalau tak ikut ajaran Nabi, mana akan nak dapat ya? Memang tak dapat. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga Ia memberikan kekuatan kepada iman kita. Minta ke Allah, ya Allah bagilah kekuatan iman pada aku untuk melakukan perintah-perintah-Mu dengan sebaik-baiknya. Doa kepada Allah, minta kepada Allah ya, minta sehat, minta kuat. Maksudnya semangat kita ni, kemahuan kita ni untuk beribadah kepada Allah, untuk lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah tak bagi, tak boleh. Walaupun kita sihat tapi malas nak ibadah ya. Lagi satu, jaga pemakanan kita. Sebab pemakanan kita ni juga menyebabkan kita jadi malas untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Makan tu cari makanan yang betul-betul halal ya. Cari yang baik ya, rezeki yang baik. Makanan nak beli makanan yang halal, bukannya makanan yang syubhah. Syubhah tu ragu-ragu. Halal ke tak halal? Halal tak halal? Kalau tengok tak ada tulis halal, biasa belilah ya. Kalau ada tulis halal jakim tu, maksudnya kita maksudnya bolehlah beli. So, kita yakin maksud benda ni halal. Tapi kalau tak ada tulis halal, tak payah beli. Tak makan tu pun kadang kita tak mati pun. Banyak lagi benda lain kita boleh makan. Jadi kita jaga pemakanan kita supaya kita suka melakukan amal ibadah ya, kebaikan-kebaikan ringan tulang-tulang kita untuk melakukan perintah-perintah Allah. Tapi kalau makan benda-benda yang tak baik ni, hati jadi gelap, jadi malas, jadi bebal, macam mana? Dan dia kata kita memohon kepada Allah SWT, semoga Ia memberikan kekuatan kepada iman kita dan memberikan kepada kita cucuran taufik dan hidayah. Minta Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah, petunjuk, mau untuk buat kebaikan ya. Kalau tak mau, tak payah kata apalah. Walau rumah kita sebelah dengan masjid, sebelah dengan surau pun, kalau tak mau, ada hati tak terbuka untuk pergi pengajian, untuk solat berjemaah, untuk
melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kita minta pada Allah, ya, minta taufik dan hidayah, sehingga kita dapat mengamalkan segala tuntutan agama kita yang suci ini. Minta pada Allah, ya Allah, ya, selagi ada umur aku ni, aku nak lakukan amal-amal kebaikan, ya, perintah-perintahmu dengan sebaik-baiknya. Kan berapa pun umur kita ni, ya, kalau dah 40-an, 50-an, 60-an, 70-an tu, maksudnya kita ni dah sampai saat nak dipanggil balik oleh Allah Ta'ala, nak menghadap Allah dah, ya. Lama dah hidup di dunia, ya. Entah hari ni ke esok ke, sebulan lagi ke, tahun lagi ke, kita tak tahu bila saat akhir kita di dunia. Sebab itulah kita kena azam pada diri untuk melakukan maksudnya perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Nabi dengan sebaik-baiknya sebagai umat Islam yang taat, ya. Jadi dia kata sehingga kita dapat mengamalkan segala tuntutan agama kita yang suci ini sampai ke akhir hayat. Minta sampai akhir hayat, sampai mati, ya. Last kali mati, ya. Kita masih suka untuk melakukan perintah-perintah Allah dan maksudnya berminat, macam kelas pengajian, cara berminat ke, bersemuka ke. Kalau kita berminat, kita suka, lain. Kalau tak suka, tak minat, kawan ajaklah bagaimanapun, kawan hantarlah link ke apa pun, dia takkan mau, ya. Tapi sebab tu kita minta pada Allah, kalau gerakkan hati kita ni minat, suka untuk melakukan maksudnya kebaikan-kebaikan, ya, perintah-perintah Allah ni. Perintah Allah iaitu menuntut ilmu. Perintah Allah, ya, supaya kita faham ilmu. Dia kata minta pada Allah, ya, supaya kita mengamalkan segala tuntutan agama kita yang suci ini sampai ke akhir hayat dan mati dalam keadaan iman, ya. Minta pada Allah, biarlah kita mati dalam keadaan iman, dalam iman dan Islam. Takut mati di luar iman, na'udzubillah, ya. Mati dalam dosa, na'udzubillah. Contoh macam mana? Mati ketika sedang membeli loteri di nombor ekor tu, dengan soal duit tu, tak duk sakit jantung mati. Tu mati dalam suk, mati dalam jahat. Takut, ya. Biarlah kita ni mati dalam iman. Amin, kata pengarang kita, ya. Jadi maksudnya apa yang perlu kita ambil berat, ya, iaitu kita sebagai seorang Islam wajiblah kita menjalankan perintah-perintah yang telah Allah Ta'ala tetapkan dan mengikuti ajaran-ajaran Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya, ya. Okey, saya masukkan di sini Nabi bab tu, buktikan cinta kita pada Nabi. Kita kata kita cinta Nabi, cuba bukti, ya. Ya, kita nak tahu apa bukti cinta Nabi. Pertamanya dia kata amalkan sunnah-sunnahnya, ya. Amalkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni dalam riwayat menjelaskan siapa yang mengamalkan sunnah Nabi, ya, pahala baginya seperti orang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid, besarlah pahala. Ada daripada riwayat lain juga yang mengatakan seperti 100 orang yang mati syahid, pahala besar ganjarannya. Sunnah Nabi iaitu dari segi perbuatan Nabi ataupun perkataan-perkataan Nabi, percakapan, ya. Iaitu perbuatan Nabi apanya? Apa yang kita faham, ya. Disebut sunnah-sunnah Nabi. Contohnya Nabi buat apa-apa pun dia utamakan sebelah kanan. Nabi utamakan sebelah kanan. Nak pakai baju pun masuk tangan baju tu sebelah kanan dulu, ya. Jadi nak pakai jam, pakai sebelah kanan. Dapat pahala sunnah. Satu, kita dapat pahala sunnah. Kedua, dapat tengok masa. Jadi kita dapat dua. Orang yang pakai jam sebelah kiri,
Dia dapat tengok masa lah, tapi pahala tak dapat. Pahala sunnah. Sebab apa? Sebab dia pakai sebelah kiri. Yang sebelah kiri ni Muhammad Saleh lah, yang suka amalkan, yang ajar kita pakai jam lah kiri, ya. Jadi pakailah kanan. Pakai jam lah kanan. Memanglah mula-mula tu kita akan orang kata apa, jalan belaga tu belaga ni jam kita buka cala apa, tapi lama kelamaan dia jadi kebiasaan, ya. Amalkan sunnah Nabi. Nak pakai gelang orang perempuan, pakailah kanan. Habislah penuhlah kanan sampai ke siku lah, baru main kiri. Biasalah orang pakai mai sampai ke siku. Tak biasa kan? Ibarat tu bohlah kanan dulu. Ni nak bertunang pun cincin sama cincin lah kiri. Salah tu lah kanan. Ya. Okey. Nak batalkan air semayang kan, upacara akad nikah tu hak lelaki tu pergi sama cincin lah kiri, sunatlah kanan. Kanan tu sunnah dapat pahala. Nak pakai cincin, pakailah kanan. Kanan kita dapat pahala. Pakailah kiri, tak dapat pahala. Boleh pakai lah. Ya. Jadi utamakanlah kanan. Ada apa-apa, pakailah kanan dulu. Habis penuhlah kanan, baru pakailah kiri. Ya. Dah tak muat lah. Ya. Nak pakai cincin dah tak celui dah semua jari ni, baru pilih kiri. Selagi muat lagi, bohlah kanan tu, ya. Lagi, apa lagi? Sunnah Nabi. Antaranya Nabi kalau makan, ikut sunnah Nabi macam mana? Nabi kalau makan dia tak hampak separuh kain hamparan, kita nak separuh. Biasa kan di rumah kita tetamu nak main ke nak makan sama-sama anak-anak, tak ada separuh, ya, hamparan kita. Jadi kalau makanan jatuh ke apa, ada separuh tu, taklah kotor, boleh ambil balik. Tu maksud faedah dia, dapat pahala. Nabi lagi kalau makan, utamakan ambil yang paling dekat hidangan tu. Kita nak makan nasi macam tu lah. Ada lauk kita, ikan goreng, ada sambal belacan, ada ulam, ada kari, ada semua tu. Tengok yang paling dekat ni kita mana nak ambil. Ambil yang paling dekat. Tuk yang paling dekat tu sambal belacan. Sambal belacan lah ambil dulu. Itu ikut sunnah. Nak ambil makanan pula, guna tangan kanan. Jangan guna tangan kiri. Tangan kanan makan nasi, tangan kiri dia kata bersih. Dia pun cedok makanan dengan tangan kiri. Sebenarnya cedok makanan dengan tangan kiri itu bersama dengan syaitan, iblis. Cedok dengan kanan. Kotor macam mana pun tangan kita tadi ketuk dulu. Makan nasi ketuk dulu baru cedok. Dapat pahala sunnah. Tapi kalau cedok tangan kiri bersama syaitan, bersama iblis. Memang pada pandangan kita kena nampak bersih tangan kiri tadi. Tapi sebenarnya tangan kiri ni apa dia punya kerja? Tugasan tangan kiri kita tahu kan. Contoh basuh berak lah contohnya. Jadi gunakan tangan kanan. Ya. Okey. Lagi kita tengok lagi ya. Nabi tidur. Macam mana tidur Nabi? Tidur Nabi iaitu lambung kanan di bawah. Lambung kanan. Menghadap kepala menghadap kiblat, lambung kanan bawah. Jadi kita buat macam tu. Atau lama-lama tidur dah, mula-mula tidur lambung kanan lah, lepas tu dah kita dah lena tak tahu apa dah, jadi macam lain dah. Itu tak apalah, mula-mula nak tidur tu biasakan lambung kanan di bawah. Kanan bawah. Okey, lagi seterusnya lagi Nabi lepas makan jilat jari. Kenapa jilat jari tu? Sunnah dah. Iaitu dia kata bila kita makan tu ada juga yang boleh membawa penyakit dalam makanan kita, angin lah, penyakit gancam lah, ya, penyakit gastrik apa. Jadi bila kita jilat jari tadi tu penawar. Jilat jari. Orang yang melihatnya jangan pula hina, kata dia tu kebulur sangat lah makan sampai jilat-jilat jari. Kita tak boleh buat sunnah Nabi, kita jangan hina. Kalau kita hina, kita menghina sunnah Nabi. Jadi kita sebaiknya amalkan, buat. Tu baru hak kecil-kecil dapat pahala. Dia kata siapa yang amalkan sunnah Nabi, dia mendapat pahala seperti orang mati syahid seorang, ataupun ada hadis yang kata 100 orang. Sama di zaman akhir zaman ni orang dah tak mau dah amal sunnah Nabi, tak apa minat dah. Ya, Masya Allah, nak masuk tandas pun nak ambil kain tutup kepala pun dah tak minat dah.
Mandi pun dah tak mau pakai kain basah dah. Mandi bogel. Masya Allah. Akhir zaman ni. Kita buat. Kita amalkan. Kita dapat pahala. Ya. Lagi. Nabi kalau berjalan macam mana dia? Nabi kalau berjalan kemas mengatur langkah. Tak ada jalan buat lembek-lembek, goyang-goyang tak. Nabi jalan dia kata kemas. Laju. Ya, tegas. Okey. Yang seterusnya pula iaitu Nabi ni dia jarang tertawa. Cuma senyum. Senyum yang menampakkan senyum yang sangat-sangat senyum lah. Iaitu hanya menampakkan baris-baris gigi. Tak bunyi, senyum tak, maksud tertawa yang tak berbunyi. Nabi tak tertawa, dia senyum, tapi senyum dia hanya menampakkan baris-baris gigi. Tak ada lah gelak koh. Kita ni orang biasa kadang gelak berbunyi. Gelak berbunyi ni bukan sunnah Nabi. Ya. Nabi banyak senyum. Ya. Seterusnya, Nabi kalau nak masuk tandas, langkah kaki kiri, baca doa sebelum masuk tandas. Ya. Keluar kaki kanan, baca doa juga, ya. Itu sunnah Nabi, hari-hari kita boleh buat benda ni, ya. Benda yang mudah lagi. Nabi kalau nak masuk rumah bagi salam. Kita pun pergi kedai ke pergi mana ke balik tu bagi salam pada orang yang ada dalam rumah. Kalau pun orang tu tak ada dalam rumah, tapi bagi salam untuk para malaikat menjawab, ya. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam. Okey. Yang seterusnya, Nabi nak mulakan sesuatu, dia mulakan dengan doa. Nak buat apa doa? Contohnya kita nak mengaji, doa, baca Allah Ta'ala, doa dulu. Nak tidur, doa. Nak makan, doa. Ya. Nak buat apa pun mulakan dengan doa. Itu yang terbaik, ya. Itu baru kita masuk. Yang pertama, bukti kita cintakan Nabi. Bukti kita cintakan Nabi iaitu kita amalkan sunnah-sunnah. Itu baru satu. Yang kedua, banyak berselawat pada Nabi. Selawat pada Nabi. Selalu selawat pada Nabi. Orang yang banyak selawat pada Nabi, murah rezeki dia. Ya. Murah rezeki dia, ya. Mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tambahan lagi, kita hari ini hari Jumaat. Jumaat itu Sayyidul Ayyam. Maksudnya hari yang macam ketua segala hari lah, ya, penghulu segala hari. Jadi selawat hari Jumaat, saya nak masukkan sini, dia kata selawat ni boleh menghapus dosa kita selama 80 tahun. Kita baca selawat ni sebanyak 80 kali, maka dapat menghapuskan dosa kita selama 80 tahun. Kalau umur saya pun belum 80 tahun lagi, hebatlah, maksud kita kena amalkan lah. Iaitu selawat ini dia kata fadilatnya sangat tinggi, sangat baik. Nabi kata amalkanlah selawat ni, ya. Tambahan lagi hari ini hari Jumaat, iaitu bacanya ketika bila nak baca selawat ni sesudah solat asar hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat, kali ini sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, amalkan baca selawat ni sebanyak 80 kali. Baca selawat ni sebanyak 80 kali. Sejam ya, 80 kali tu. Kadang-kadang kita duduk depan TV pun sejam. Kadang-kadang aktiviti lain kita buat pun lipat kain pun lebih pada tu lagi masa dia. Jadi kita selagi tak habis 80 kali tu, jangan bangun, jangan genjak diri kita. Takut lagi kita tak sempat nak habiskan 80 kali. Selawat dia macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak berhenti pun boleh, nak sambung pun, nak bunyikan baris dia pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ulang lagi 2 kali insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Baca 80 kali lepas asar. Ya. Apa artinya? Ya Allah,
limpahkanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad, Nabi kita lah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang hamba. Muhammad ni seorang hamba, macam kita jugalah, dicipta oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Dia seorang nabi, seorang hamba itu nabi, dan utusanmu yang ummi. Utusan tu maksudnya sebagai seorang nabi lah. Yang ummi maksudnya yang buta huruf. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad, seorang hamba, nabi, dan utusanmu yang ummi. Ummi ni yang buta huruf. Nabi Muhammad SAW tu seorang yang buta huruf, ya. Jadi baca selawat tu, ya. Ingat lepas asar ni, jangan kita lalai, jangan kita leka, baca sebanyak 80 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan dosa kita selama 80 tahun. Umur kita ni tak tahulah. Kalau saya 40 lebih bawah, hampir ke 50. Kalau sampai 80 tahun tu bagus, sangat tinggi darjatnya, ya. Amalkan selawat tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat amalkan selawat tersebut. Jangan biarkan waktu asar hari Jumaat tu berlalu begitu saja, rugi, ya. Okey, tu kita berselawat pada Nabi. Dan selawat-selawat lain banyak lagi lah. Selawat Tafrijiyah, selawat Nuril Anwar, selawat banyak lagi kita boleh amalkan. Tapi selawat yang saya sebut tadi tu diamalkan pada hari Jumaat, ya, selepas solat fardu asar. Okey, buktikan lagi apa betulkah kita ni cinta kepada Allah, iaitu yang ketiganya beradab dan memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama baginda. Bila orang sebut Nabi Muhammad, kita kena sambut sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda bukti kita cinta pada Allah, kita ada adab. Bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebut Rasulullah, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Dengar ya kataan nyebut nama Nabi tu. Ya, terus kita sambut dengan selawat. Itu tanda dia kita cinta pada Allah. Itu tanda dia kita cinta kepada Nabi, ya. Alhamdulillah, ya. Okey, seterusnya lagi, buktikan cinta kita kepada Nabi iaitu membenarkan apa jua yang dikhabarkan atau disampaikan oleh Nabi. Bagaimana kita tengok ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, menerima cerita yang disampaikan oleh seorang sahabat ketika Nabi Muhammad SAW balik daripada Isra' wal Mi'raj. Bila Abu Bakar kata, betulkah ini cerita ni datang daripada Muhammad? Maka kata sahabat tu, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq kata, benarlah. Benar tu maksudnya membenarkan kata-kata atau cerita Nabi tu. Nabi tak pernah cakap bohong. Nabi sentiasa berkata benar. Jadi kita pun bila ajaran Nabi disampaikan pada kita, kita kena membenarkan dan ikut, ya. Lagi, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memuliakan hadis Nabi. Muliakan hadis Nabi, ya. Dalam satu dalam satu riwayat itu diceritakan bagaimana Imam Malik ni yang banyak meriwayatkan hadis yang bersama, maksudnya jadi Imam Malik ni bila dia nak baca hadis, dia pastikan diri dia mandi dulu, bersihkan badan. Lepas mandi, berwuduk. Lepas berwuduk, dia berpakaian cantik-cantik. Kayak macam nak pergi jalan tu, pakai cantik-cantik. Dan pakai wangi-wangian. Semua minyak wangi yang Arab, calit-calit wangi-wangi. Ya, pakai wangi-wangian. Baru nak baca hadis. Sebab apa? Dia memuliakan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ni baca hadis kadang-kadang tak mandi lagi. Kadang pakai tak cantik. Kena pakai cantik nak baca hadis ni, sebab hadis ni datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Kita kena muliakan dia. Allahu Akbar, ya. Ada satu sahabat pula, saya lupa nama dia, Sa'id bin apa saya tak ingat, ya. Dia sedang sakit. Bila dia nak baca hadis ni ataupun nak riwayatkan hadis,
dia suruh sahabat dudukkan dia. Dia tak, maksudnya bila sakit ni dia terbaring. Bila terbaring, bila nak baca hadis dia suruh sahabat dudukkan dia, kerana dia nak muliakan hadis. Tak mau baca dalam keadaan berbaring. Masya-Allah, hebatnya sahabat-sahabat ya. Jadi kita kena muliakan hadis. Bila orang baca hadis, kita dengar, kita faham, kita ambil pengajaran. Dia sebaik-baiknya dia nak baca hadis, kena ada wudu sebaiknya. Imam Malik ambil wudu. Imam Malik mandi dulu, bersihkan badan, ambil wudu, pakai baju cantik-cantik, buh wangi-wangian, barulah nak baca hadis. Ya. Seterusnya lagi, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu mempertahankan dan memenangkan Nabi. Mempertahankan dan memenangkan Nabi ni maksudnya sambung tugas Nabi Muhammad SAW. Sambung tugas tu, kita berdakwah lah, ajak orang buat baik. Itu maksudnya. Kalau ada orang menghina Nabi, menghina sunnah Nabi, kita marah. Kita kena tegas. Kita tak boleh biarkan. Ya. Contoh, Nabi, maksudnya ada makanan-makanan sunnah Nabi kan. Contohnya makan kurma, minum madu, makan habatus sauda, semua itulah makanan-makanan sunnah disebut ya. Jadi kalau ada orang menghina makanan-makanan sunnah Nabi, kita kena tegas. Kita kena lawan. Kita jangan biarkan ya. Lagi orang hina Nabi, dalam akhir zaman ni orang menghina Nabi, kita jangan biar. Kita kena ambil satu inisiatif yang menunjukkan kita ni membangkang ataupun tak suka ataupun marah pada orang yang menghina sunnah Nabi ya. Okey, seterusnya lagi yang ketujuhnya dia kata, buktikan kita cinta Nabi iaitu dengan menyebut keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita cerita tentang mukjizat Nabi ya, kepada sahabat-sahabat, pada anak-anak ya, supaya mereka tahu apa yang mukjizat Nabi. Banyak mukjizat Nabi ya, yang kita dapat di sini, antaranya keluar air pada jari jemari Nabi. Banyak lagi lah, kalau kita nak cerita satu persatu tak habis ya. Jadi itulah maksudnya bila kita dapat amalkan, iaitu antara 7 perkara yang saya sebut ni, iaitu tandanya kita cintakan Nabi. Yang kata aku cinta Nabi, tapi sejarah Nabi pun tak tahu. Tanya Nabi tu mak dia nama apa tak tahu, bapak dia nama apa tak tahu, datuk dia nama apa tak tahu, semua tak tahu. Itu cinta Nabi apa? Kalau cinta Nabi, kita suka untuk baca maksudnya kisah-kisah Nabi ya. Minat itu tahu sirah-sirah Nabi, peperangan yang pernah diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat-sahabat Nabi. Itu tanda kita cinta kepada Nabi. Bukannya hanya cakap saja. Bila orang sebut Nabi Muhammad, tak sahut pun dengan sallallahu alaihi wasallam, tak selawat bagi Nabi. Selalulah selawat pada Nabi, itu tanda kita cinta pada Nabi ya. Sebab apa? Kita nak nanti di hari akhirat esok kita dapat merasai air telaga Kausar Nabi ya, sebagaimana yang kita baca tadi hadis tadi. Sebab kita sebagai umat Nabi dan ikut ajaran-ajaran Nabi dan cinta pada Nabi ya. Jadi mudah-mudahanlah puan-puan, tuan-tuan, adik-adik sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni, maksud kena ikut ajaran Nabi ya, wajib ikut ajaran Nabi untuk kita selamat ya di dunia dan akhirat ya. Okey. Jadi asalnya takat ni dulu pengajian kita untuk hari ini. Jadi marilah sama-sama mengaminkan doa, iaitu saya baca doa, puan-puan aminkan insya-Allah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina
ولأمهاتنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan baca kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya minta ampun dan maaf lah kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Terima kasih semua.